kita kata, mari kita bersama-sama, kita mau duduk di sini tanpa dizalimi oleh UMNO Barisan Nasional. Hindlaf mengatakan bahawa mereka bermusuhan dengan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Hindlaf mengatakan bahawa hanya UMNO itu adalah musuh, tuan-tuan? Tuan-tuan, pergilah tengok. Pergilah tengok sekolah-sekolah Tamil di negara ini, tuan-tuan. Bila negara ini merdeka 50 tahun dulu, kita ada 1,000 lebih sekolah-sekolah Tamil di negara ini. Tapi hari ini hanya tinggal 542 sekolah Tamil. Saya mau tanya, tuan-tuan, 500 sekolah Tamil lenyap di bawah pemerintahan siapa, tuan-tuan? Adakah kerajaan PAS yang lenyapkan 500 sekolah Tamil ini? Itu adalah UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, lebih kurang 4 tahun dulu saya datang ke Kelantan Kota Baru. Saya jumpa dengan yang amat berhormat Tuan Guru Nik Aziz. Rakan-rakan berjumpa dengan yang amat berhormat. Kami mengatakan bahawa kami ada ramai rakan-rakan Hindu di kawasan ini. Kami mau tempat sembahyang. Kami mau sembahyang kerana kami mau ikut cara hidup yang baik, tuan-tuan. Kami tidak mau kalau kita tidak sembahyang, kita akan ada unsur-unsur yang negatif, sama seperti orang-orang UMNO dan MIC, tuan-tuan. Sebab itu kami mau sembahyang. Kami mohon kerajaan Kelantan membenarkan orang-orang India untuk membina satu tokong di Jalan Hamzah, tuan-tuan. Kerana kerajaan mau orang-orang India di Kelantan ini menjadi orang-orang India yang baik, bukan macam orang-orang India yang jahat, tuan-tuan. Manusia ada baik, ada jahat. Yang tak sembahyang, dia memang akan melakukan kejahatan, tuan-tuan. Yang sembahyang, dia tak akan sekali-kali buat jahat. Sebab itu, setiap kali saya datang ke Kelantan ini, saya selesa kerana ramai yang sembahyang di negara ini. Saya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, 8 tahun saya ke Kelantan. 8 tahun ini, saya tidak pernah rasa sedih bila datang. Orang di Kelantan begitu baik. Mereka ada pemimpin yang baik. Dan mereka teladani pimpinan melalui ulama. Inilah yang membawa kejayaan di Kelantan ini, tuan-tuan. Dan ini menjadi satu negeri yang contoh di mana Hindlaf sendiri mengatakan bahawa hanya satu negeri di Malaysia ini di mana tokong tidak pernah diroboh. Ini tertulis dalam memorandum yang dihantar kepada kerajaan Britain, tuan-tuan. Saya nak katakan di sini bahawa Hindlaf tidak ada masalah dengan orang-orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Hindlaf bukan satu pertubuhan yang menggunakan agama. Hindlaf adalah satu pertubuhan yang berjuang untuk orang-orang India di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya daripada Parti Keadilan Nasional, saya daripada Parti Keadilan Rakyat menyokong perjuangan Hindlaf, di mana saya sendiri ditahan dalam masa 1 bulan ini 4 kali, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak katakan kepada tuan-tuan, kenapa UMNO hari ini marah dengan Hindlaf? Apabila Saudara Udaya Kumar mengatakan, Udaya Kumar ini adalah pemimpin Hindlaf yang kini sedang ditahan dalam tahanan IS
tuan-tuan. 5 orang pemimpin Hindraf ini ditahan. Mereka sebelum ditahan telah keluarkan kenyataan. Di negara ini orang-orang India mengalami kesusahan hanya kerana kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kami baru ajak Udaya Kumar dan rakan-rakan, mari kita bincang. Mereka katakan tak perlu bincang dengan MIC, kerana MIC adalah satu alat untuk UMNO, tuan-tuan. Mereka telah bersumpah mereka tidak akan sekali-kali menyokong UMNO ini, kerana UMNO ini bukan saja menzalimi orang-orang India, tak malah orang Melayu sendiri UMNO tidak bantu, tuan-tuan. Kami orang-orang India file satu kes di Mahkamah Britain, tuan-tuan. Kami file satu kes. Kami menuntut daripada kerajaan Britain, setiap orang India di negara ini mesti diberi pampasan 1 juta pound sterling kerana kezaliman yang dilakukan oleh British di negara ini, kerana orang India yang hari ini keadaan mereka begini kerana British bila menyerah kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional, mereka tidak jaga kepentingan orang-orang India. Saya nak katakan di sini, itu adalah satu kebenaran. Bila British serah kepada UMNO Barisan Nasional, British tidak menjaga kepentingan orang-orang India. British tidak jaga kepentingan orang-orang Melayu. British tidak jaga kepentingan orang-orang Cina dan semua bangsa di negara ini. Inilah hakikat sebenar, tuan-tuan. Kita lawan British di mahkamah mereka sendiri kerana kita tak tahan dengan angkara yang mereka lakukan dan dengan apa yang UMNO buat hari ini. Kita sama. Ada seorang budak kecil, nama dia Nazri. Dia dari itu kampung, satu kampung dekat lepas Creek, apa nama kampung? Nazri itu ahli parlimen mana? Nazri ahli parlimen mana? Lenggong kah? Pada Lenyasa? Pada Lenyas? Nampak gaya ramai tak kenal Nazri di sini, ya? Pasal apa tahu? Nazri tak layak duduk di parlimen. Nazri Aziz memang tak layak. Dia adalah seorang manusia yang bermusuhan dengan kemanusiaan. Dia adalah seorang yang tidak berpelajaran langsung. Nazri adalah manusia jahat, tuan-tuan dan puan-puan. Nazri ini dia mengatakan Hindraf ini orang-orang jahat. Kenapa dia katakan Hindraf jahat? Kerana Hindraf berjuang untuk orang-orang India. Saya nak tanya Nazri, daripada mengatakan Hindraf ini jahat, daripada mengatakan pimpinan Hindraf ini pengganas, mengapa tidak Nazri ini dia file satu kes untuk orang Melayu yang miskin di negara ini? Mengapa Nazri tidak mau berjuang file satu kes di Britain? Pergi ke seluruh Malaysia, tuan-tuan. Bila banjir dia tunjuk di televisyen, dulu dia hanya tunjuk Kelantan banjir, Kelantan banjir, Kelantan banjir. Sekali Tuhan perturunkan, lebih dahsyat lagi. Di mana? Di negeri Johor. Johor negeri siapa? UMNO. Kedah pun dia tunjuk lagi. Tapi Kedah lain tahun lepas pilihan raya akan datang, tak akan banjir lah kita minta. Jadi bila tunjuk banjir dalam televisyen, tuan-tuan, kita tengok paling miskin sekali orang-orang Melayu. Saya ini umur 47 tahun.
Saya pergi ke ladang-ladang getah, saya lihat orang-orang India begitu miskin. Saya datang ke Kelantan, memang saya ada jumpa orang Melayu yang miskin, tapi tidak semiskin yang saya lihat di televisyen. Tidak semiskin seperti yang saya lihat di Johor, seperti yang saya lihat di Kedah, seperti yang saya lihat di Lahad Datu, Tawau, Sabah, tuan-tuan. Cukup miskin orang-orang Melayu ini, lebih miskin daripada orang-orang India di estate. Patut Nazri dia berjuang untuk orang-orang miskin ini, bukan dia pergi rompak kekayaan yang harus disalurkan kepada orang-orang ini. Muhyiddin Yassin, Hishamuddin Tun Hussein, Najib Tun Razak, orang-orang ini saya malu kalau saya panggil mereka pemimpin. Saya malu, tuan-tuan, kerana saya orang Malaysia. Mereka duduk di Parlimen Malaysia, saya malu mau tutup mata. Cakap macam budak-budak bodoh punya orang. Patut mereka bergurukan Tok Guru supaya mereka boleh lagi baik. Serupa saya kalau datang Kota Baru, saja mau salam dan jengkok, tengok-tengok sama Tok Guru punya muka. Sudah tengok, sudah puas, cukup hati. Tak payah lain apa-apa. Jadi tuan-tuan, mereka seharusnya berjuang filekan kes. Kita boleh tuntut daripada kerajaan Britain, kita boleh tuntut daripada kerajaan Jepun, kita boleh tuntut daripada mereka-mereka yang pernah mencuri harta kita, tuan-tuan. Dulu kita bergandeng bahu, orang-orang Melayu, orang Cina, orang India. Kita gandeng bahu membawa negara atas bahu kita membangunkan. Hari ini bila negara sudah maju, mereka duduk di atas, mereka merompak hingga ke bawah, mereka tidak salurkan. Perjuangan hijrah adalah satu perjuangan untuk orang-orang India menentang UMNO Barisan Nasional. Dulu Melayu, Cina, India, kita bersatu, kita menentang British. Jadi masalah orang-orang India adalah masalah di antara orang-orang India dan UMNO sahaja, bukan masalah di antara orang India dan orang Melayu, tuan-tuan. Jangan salah faham. Mana ada orang hijrah katakan ini orang Melayu bermasalah? Tak ada. Tapi kerana UMNO hari ini cukup lemah, mereka mau mempergunakan orang-orang Melayu dengan menipu orang-orang Melayu bahawa hijrah ini salah, bahawa hijrah ini pengganas. Saya mau tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau hijrah punya orang pengganas, kalau Baba Krishnan pengganas dia mesti pergi beli senjata kan? Pengganas mesti merancangkan, pengganas mesti terima duit berjuta-juta untuk beli senjata. Adakah saya pergi beli Skyhawk ataupun Sukhoi ke apa-apa? Kalau saya beli Sukhoi dan saya bawa, mereka boleh bawa dan charge saya di mahkamah. Ini pengganas bernama Gopala Krishnan, ini pengganas bernama Udaya Kumar, ini pengganas bernama Manoharan. Tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Macam biasa, macam dulu-dulu dia tangkap Mat Sabu pengganas, dia tangkap Tok Guru, dia kata Tok Guru yang ulama pun boleh jadi pengganas. Ini UMNO punya angkara. Kalau kita merancang mesti ada dokumen. Kalau kita mau buat sesuatu, kita mesti ada perancangan, dan ini boleh dibawa ke mahkamah. Bukan kita beli Sukhoi ataupun terima rasuah 500 juta ringgit. Bukan macam Najib Tun Razak beli Sukhoi. Kalau kita mau beli senjata, mestilah kita senjata itu dibawa. Ini senapang ini. Udaya Kumar dia beli di senapang kerana dia mau jadi pengganas. Sudah cukup bukti, tak payah bawa ke Kaputing. Kezaliman Barisan Nasional, tuan-tuan, adalah menipu orang-orang Malaysia supaya mereka gaduh, supaya dia boleh menang dalam pilihan raya akan datang. Tapi saya nak katakan di sini, tuan-tuan, pada 25 hari bulan semasa saya di Batu Cave, tuan-tuan, saya di Batu Cave, saya sudah tempah
Kokong untuk sembahyang. Sudah bayar RM54 untuk mengadakan sembahyang supaya orang-orang India ini sembahyang bersama-sama untuk kemajuan semua orang di Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India. Sama seperti sembahyang hajat yang Tok Guru selalu adakan. Kita berhimpun di Batu Kem, mau sembahyang. Kita ada riset daripada Kokong. Polis dia datang, dia bawa water cannon. Itu kereta kebal polis. Dia bawa FRU, macam ini mereka jalan. Saya tengok FRU, saya tengok polis, saya tengok water cannon, saya tengok dia punya gas pembedih mata. Saya sudah takut. Saya cepat-cepat pergi jumpa dengan Tuan Karim OCPD. Saya beritahu dia, Tuan, kita orang datang untuk sembahyang. Apa bukti kamu mau sembahyang? Ini risit dia, Tuan. Saya ambil risit, dia panggil satu orang FRU punya pegawai. Nama pegawai itu Rajan. Dia bagi itu risit. Rajan, ini apa ni? Rajan baca. Pasal semua tulis dalam bahasa Tamil. Rajan baca, ini Tuan, ni risit untuk sembahyang di Tokong Batu Kem. Sembahyang apa? Sembahyang Kartigai. Kartigai itu sembahyang macam mana? Seluruh keliling toko kita akan taruh lampu pelita. Tahu tak lampu pelita yang kecil itu? Keliling toko kita akan taruh. Kita taruh itu supaya syaitan tak masuk toko. Tapi apa berlaku? Syaitan sudah lari. Yang baju merah sudah datang. Baju merah ramai-ramai datang. Kemudian pegawai polis terangkan kepada OCPD Tuan Karim. Dia tengok itu, Tuan Karim kata, tangkap. Terus Gopala Krishna ditangkap. Untuk apa? Kerana pergi sembahyang di toko. Mau sembahyang tak boleh. Sebab itu saya sudah minta keluarga saya, mari kita semua orang pindah ke Kelantan. Kita boleh lebih aman. Bukan macam di situ. Di Kelantan tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, mereka tangkap saya. Dia bawa saya pergi ke balai polis. Terus bawa saya ke penjara Pudu. Lepas itu lebih kurang, dia tangkap saya 2:30 pagi. Lepas itu lebih kurang pukul 4 pagi, polis pecahkan pagar. Pagar itu tinggi, saya ingat paling kurang pun 100 kaki ada. Pagar besar itu. Polis, hanya polis yang ada senjata yang boleh pecahkan pada masa itu. Dia pecahkan. Mereka masuk, dia tembak gas pembedih mata, dia tembak water cannon. Satu kezaliman, tuan-tuan. Seharusnya polis yang melindungi. Tapi sebelum itu, bila saya ditangkap, saya juga maklumkan kepada OCPD kehadiran KDP ataupun gangster daripada MIC. Saya sudah maklum kepada OCPD. Tuan OCPD, Ketua Pemuda MIC Wilayah Persekutuan ada di sini. Rakan-rakan dia gangster MIC ada di sini. Tolong was-was. Kemudian pada esok pagi dalam penjara Pudu, 68 orang lagi dibawa ke situ. Mereka beritahu saya, polis telah menceroboh masuk ke dalam toko, pukul orang, hentam orang, mengheret orang, tarik orang, tangkap sini, tangkap sana, tendang sini, tendang sana, macam-macam polis baik. Lebih ramai orang India daripada yang hadir di sini. Sampai puluh ribu ada di situ. Mereka semua dipukul, dilelaikan macam itu. Itulah kezaliman, tuan-tuan. Kezaliman UMNO Barisan Nasional. Lepas itu saya dihadapkan di mahkamah. Di mahkamah 45 orang kami dihadapkan. Kemudian pendakwa raya, ketua Pertuan Negara,
dia punya ejen. Mereka datang ke mahkamah. Bila mereka datang, nampak gaya macam mahkamah punya hakim pun mau berdiri lah. Nampak gaya macam itu. Mahkamah tunggu untuk mereka. Mahkamah start pagi pukul 9. Tapi mahkamah tunggu sampai 4:30 petang. Kerana ketua peguam negara tak sempat mau datang pukul 9. Pukul 10 dia tak sempat. Pukul 11 dia tak sempat. Pukul 2 dia tak sempat. Pukul 3 dia tak sempat. 4:30 dia mari. Orang putih kata, the court is subservient. Dia mahkamah sedang menunggu, sedang menghormati orang lain. Seharusnya mahkamah lebih tinggi. Tapi orang yang mau datang mendakwa lebih tinggi nampak gaya. Ketua peguam negara sendiri datang. Mereka memohon jaminan 8,000 setiap orang yang pergi sembahyang. Tapi hujah daripada peguam-peguam kita hebat. Manoharan hujah, G.K. Ganesan hujah. Inilah peguam-peguam yang juga membantu rakan-rakan kita dari PAS. Tengok-tengok, dia minta 8,000. Hakim tengok resip sembahyang. Hakim tanya, hari itu hari apa? Kita katakan itu adalah malam Kartigai, di mana semua orang India, rumah kita akan ada lampu pelita. Kita sembahyang sana supaya syaitan-syaitan seperti jin-jin dan pakla akan lari dari kawasan itu. Kita sembahyang supaya tak ada jin dan syaitan dan pakla. Ini Tuan. Hakim pun tengok, betul. Mereka pergi ke Tokong, dia pergi ke Kuwait, ini mau sembahyang. Pasal 5 hari sebelum itu mereka sudah booking untuk sembahyang. Hakim kata sedih. Hakim, saya tengok muka hakim, kepala kering, nampak gaya dia sudah sedih. 500 saja dia bagi jaminan. 500. Pendakwa raya minta 8,500 saja. Saya pun happy saja. Sudah 3 hari makan free dalam penjara Pudu. Rehat baik-baik, tidur lena, cuma bantal tak ada. Tidur atas lantai. Tapi kita masa kecil pun biasa tidur atas lantai. Kita mungkin miskin dari segi kewangan, miskin dari segi material, tapi kita kaya dengan hati. Kita berperukan ulama, kita kaya daripada semua orang-orang jahat yang maha kaya itu. Jadi 500, saya pun happy lah tuan-tuan. 500, saya ada 800 dalam poket mau bayar jamin. Tiba-tiba datang seorang rakan PAS, Kepala, dia pegang tangan saya, dia kata, Kepala tak payah, ini duit 500 saya bagi Kepala, dia kata. Saya pun sengih-sengih terima lah. Pasal sudah 8 tahun saya berjuang tuan-tuan. 8 tahun ini sampai hari ini saya belum ada kerja. Saya belum ada satu pendapatan tetap. Tapi makan tak pernah miss. Kerana saya dengan kebenaran, dengan orang-orang yang benar, dengan parti yang betul-betul baik tuan-tuan. Makan tak pernah miss. Baru kejap tadi makan nasi kerabu dengan ayam, dengan keburu juga lagi. Jadi saya punya kawan sudah bayar itu duit jamin. Saya keluar mau buka pintu, terus tengok ramai. Wah, saya pun macam hero lah, ingat, dia orang mau tangkap gambar ni. Tiba-tiba datang seorang, Mr. Gopala Krishnan, saya ini Chief Inspector. Nama dia tak payah sebutlah, sebab sedih lah. Saya sedih ada orang-orang macam itu yang tak tahu undang-undang, tak kenal undang-undang. Ada polis yang memperkudakan undang-undang. Saya tak mau sebut nama dia sebab nama dia pun saya tak ingat betul. Dia kata saya ni, saya tahan kamu, saya mau tahan kerana saya ada orang tangkap, dia kata. Ramai polis, ASP Syed Azam pun ada sebelah dia. Saya tanya, mau tangkap, tak payah tangkap, saya ikut saja. Mana warrant saya minta? Tengok-tengok dia kasih kertas putih. Mana ada mahkamah keluarkan warrant kertas putih tuan-tuan? Ini sudah 10 kali saya kena tangkap.
Mana ada magistrate sign waran putih? Bola. Saya pun terus angkat itu kertas, tunjuk kepada semua surat khabar bilang, tengok ini bukan waran tangkap, tapi polis mau tipu saya. Dia terus tangkap, dia kata. Ada orang badan besar-besar lah. Dia betul-betul badan dia besar. Dia gali saya belakang. Saya pun beritahu semua orang, saya ditangkap dengan alasan palsu, saya kata. Ini bukan waran tangkap yang sah. Dia tangkap saya terus, dia bawa ke Slim River. Dari Kuala Lumpur bawa Slim River, dia mau jumpa dengan magistrate tak bagi riman. Dari Slim River dia bawa saya ke Kuala Kangsar, jumpa lagi satu magistrate, itu pun tak mau bagi riman. Dari situ dia bawa saya ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang dia tak dapat riman untuk tahan saya lanjutan, dia terpaksa charge saya. Tidur itu lokap 2-3 hari itu saja. Dia charge saya kali ini, dia charge atas satu tuduhan yang dulu tahun 2002 saya ditangkap. Kemudian saya sudah bebas kerana hakim bond case. Kes itu dia charge saya sekali lagi. Hakim pun geleng kepala. Saya punya lawyer tanya, apakah asas saya di-charge? Hakim itu tanya, dia tak boleh jawab. Tapi dia minta lagi jamin 8,000. Saya diberi jamin 2,000. Bebas. Saya dalam perjalanan balik, sekali lagi kena tangkap. Dibawa ke mahkamah, di-charge sama Mat Sabu dan Tentua. 3,000 lagi jamin. Lepas itu saya bebas. Sekali lagi polis datang, dia tangkap saya. Sebenarnya apa polis buat? Dia sedang buat build up untuk tahan bawah akta ISA. Kita orang pejuang mana ada takut sama tangkapan. Kita tak pernah takut, kita takkan lari, kita akan lawan tetap. Kali ini dia bawa saya ke mahkamah Shah Alam. Saya duduk di kandang orang salah. Sudahlah lebih daripada 10 hari duduk dalam penjara, dalam lokap. 3 lokap, Pulau Pinang, Selayang, Shah Alam, Kuala Lumpur. 4 lokap, 2 penjara, Pudujer dengan penjara Sungai Buloh. Letih duduk dalam kandang orang salah. Tiba-tiba saya tengok Gani 4 tail yang datang. Gani 4 tail datang. Ketua Kepulauan Negara sendiri datang. Saya ingat ini saya sudah kenal lagi satu kali. Dia charge saya sekali lagi. Kemudian saya tengok apa dia charge. Charge dia ringan punya charge. Saya ingat, ini charge. Mana senang saya cakap. Apa pasal? Charge dia charge kecil, 149. Itu charge demonstrasi jalanan punya, illegal assembly. 149 saya ingat akan jamin 500 lagi lah. Tiba-tiba Gani Padar kata, ini tidak boleh diberi jaminan. Pasport mesti tahan, orang ini mesti taruh buang dalam Sungai Buloh, dia kata. Tiba-tiba saya pun tak tahu apa jadi sama itu hakim. Hakim pun tulis-tulis. Dia kata jamin 20,000, dia kata. Saya Allah maaf. 8 tahun tak ada kerja, 8 tahun tak ada pendapatan. 20,000 mana mau cari yang ni? Jadi saya pun tekad, tak apa. Ini dalam satu perjuangan. Saya kata saya akan masuk, join saya punya kawan. 31 orang yang di-charge atas tuduhan cuba membunuh polis. Tengok betapa lemah Abdullah bin Badawi sebagai Perdana Menteri. Begitu lemah hingga polis pun boleh cuba dibunuh oleh seorang pemandu lori, oleh seorang penuntut universiti. 4 orang penuntut universiti di-charge cuba bunuh polis. Dan cuba bunuh polis, dia tangkap dan charge selepas 25 hari bulan dicuba membunuh polis. 8 hari bulan baru ditangkap dan di-charge. Orang tak lari duduk rumah. Kalau orang cuba bunuh polis, masa itu juga mesti mau cangkap dan charge.
Tapi kerana mereka mau main-main dengan undang-undang. Jadi saya masuk penjara Sungai Buloh 5 hari, tidur, makan, sembahyang. Tidur, makan, sembahyang. 5 hari lepas, saya pun bebas bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan jangan lupa, Hendra perjuangan dia untuk orang-orang India adalah masalah dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tak ada kena-mengena dengan orang Melayu, dengan orang Cina. Jangan terpedaya. Kerana UMNO mau guna tuan-tuan, dia akan kata itu ini. Negara ini ada undang-undang. Kalau UMNO hormati undang-undang, charge mereka semua di mahkamah. Jangan pondang. Jangan menjadi pondang. Kerana orang pondang saja dia takut-takut main lari pukul dari belakang ini. Jadi UMNO, kalau kamu benar-benar satu parti yang kuat, kamu mari turun. Kita lawan di Padang hari ini. Kita lawan dalam pilihan raya. Orang-orang India, Malaysia hari ini, tuan-tuan, 70% sokong PAS keadilan dan DAP, tuan-tuan. Kita akan menang dan lawan mereka di gelanggang pilihan raya. Kita demonstrasi bersih, kita turun jalanan. Kita demonstrasi hindram, turun jalanan. Kita demonstrasi bar council, kita turun jalanan. Kalau dia bagi permit untuk bersih, sudah 1 juta orang turun, tuan-tuan. Kalau dia bagi permit untuk bar council, sudah 1 juta orang turun, tuan-tuan. Tapi dia guna pintu belakang. Dia kata polis tak berani bagi. Saya mau tanya, demonstrasi di negara ini, berapa orang sudah mati, berapa orang yang luka? Tak pernah. Bagi permit dan tengok, kita minta Tok Guru jalan di hadapan, tengok berapa juta orang India, orang Melayu, orang Cina akan ikut. Hari ini Sambil Welu tak ada sokongan. Pak Lau tak ada sokongan dari orang Melayu. MCA tak ada sokongan dari orang Cina. Sokongan sudah beralih. UMNO sekarang dia main politik jahat untuk merosakkan minda orang-orang Melayu. Jangan tertipu. Salam reformasi, salam keadilan. Wanakkam, nandri tuan-tuan dan puan-puan.